Hai, nama saya Jilan Anak Terang, batch 26B, edit number DPI 0122 Hai, Assalamualaikum. Nama saya Daniel Firdaus bin Syuk Ahmad Suhaimi, batch 26 DPI 02222040. Nama saya Berlawan Stephen, student ID DPI 06210009. Introduction. Choice Theory mengatakan bahawa orang yang boleh memakar kehidupan mereka dengan mengambil lebih banyak tanggungjawab untuk tindakan mereka. Ia percaya bahawa kebanyakan tidak bahagiaan berpunca daripada hubungan yang buruk, sama ada kerana hubungan tersebut tidak wujud atau secara amnya tidak memuaskan, dan bahawa tindakan dan pilihan negatif orang berpunca daripada menangani kekosongan yang ditinggalkan oleh hubungan yang buruk ini. Ia juga mengatakan bahawa orang memilih untuk mempunyai emosi negatif yang membawa orang ramai membuat keputusan negatif. William Glasser memanggulkan reality therapy pada tahun 1962, tetapi dia tidak menerangkan teori choice theory sehingga 34 tahun kemudian. Pada tahun 1996, dia menyifatkan sebagai kemaskini pada konsep sedia ada yang dipanggil control theory kerana dia menganggap nama itu terdengar lebih positif. Ia berdasarkan konsep yang dipanggil choice theory yang mengatakan bahawa manusia hanya mempunyai 5 keperluan asas yang semuanya didorong secara genetik dan tidak boleh diubah. Oleh sebab itu, terapi reality terapi agak kontroversi dalam dunia terapi kerana ia menolak diagnosis keadaan kesihatan mental. Reality therapy ialah pendekatan kepada psikoterapi yang melihat semua tingkah laku sebagai pilihan, yang bermaksud bahawa ia tidak mempertimbangkan keadaan kesihatan mental. Glasser percaya bahawa penyelesaian kepada kewujudan yang lebih bahagia adalah agak mudah. Orang yang membuat pilihan yang lebih baik akan membawa kepada hubungan yang lebih baik dan kebahagiaan keseluruhan. Choice theory menentukan bahawa orang pada teras mereka cuba memenuhi 5 keperluan asas. 5 keperluan asas choice theory. Pertama, kelangsungan hidup. Kedua adalah kasih sayang dan kepunyaan. Ketiga, kuasa. Dan keempat, kebebasan. Dan kelima, keseronokan. Yang pertama, mari kita huraikan. Kelangsungan hidup ini meliputi keperluan standard makanan dan tempat tinggal, termasuk keperluan psikologi seperti rasa selamat dan terjamin. Kedua, kasih sayang dan kepunyaan. Ini memfokuskan pada hubungan dengan semua orang, termasuk rakan dan keluarga, rakan sekerja, guru dan juga hewan peliharaan. Ketiga, kuasa. Ini tidak bermakna semua orang berusaha untuk mencapai kehadiran yang mendominasi, tetapi sebaliknya mengatakan bahawa orang ingin membuat sedikit perubahan yang membolehkan mereka meninggalkan warisan. Keempat, kebebasan. Keperluan ini mengatakan bahawa orang ramai perlu berasa seolah-olah mereka mempunyai autonomi dalam kehidupan seharian dan kehidupan kreatif mereka. Kelima, keseronokan. Lebih daripada sekadar tamasya yang baik, ini mengatakan bahawa orang ramai perlu mengalami keseronokan, jenaka, kelonggaran dan pembelajaran yang mereka rasa menarik dan memuaskan. Hello, hari ini saya akan menerangkan teknik-teknik terapi reality. Semasa terapi reality, ahli terapi selalunya akan bekerjasama dengan pesakit mereka untuk memahami 4 konsep yang dibentangkan oleh teori pilihan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tabiat perhubungan. Ini amat penting untuk pasangan yang berminat dengan terapi reality, yang mencadangkan bahawa setiap interaksi boleh mempraktikkan 7 tabiat perhubungan, menyambung atau 7 memutuskan perhubungan. Tabiat perhubungan yang menyambungkan termasuk menyokong, mengalahkan dan mendengar. Manakala tabiat memutuskan hubungan termasuk mengkritik, menyalahkan dan mengeluh. Kedua, saya akan pergi ke kualiti, berlawanan dengan dunia yang ditangkapi. Menurut Glasser, setiap orang mempunyai dunia yang berkualiti dalam pikiran mereka, di mana mereka mempunyai maklumat
dan visi mereka untuk kehidupan mereka. Untuk fikiran Anda menganggapi sesuatu sebagai sebagian daripada dunia berkualiti, ia hanya memerlukan sekurang-kurangnya satu keperluan asas. Dunia yang dirasakan sebaliknya jauh lebih subjektif. Pada asasnya, Glaser menerangkan bahawa dunia yang dilihat adalah berdasarkan semua pengalaman hidup manusia atau hidup kita sendiri serta latar belakang kita. Dari situ, setiap pengalaman satu orang yang Anda temui difahamkan berdasarkan perkara yang telah berlaku kepada Anda pada masa yang lalu. Terusnya saya akan pergi ke poin nombor 3, iaitu membandingkan tempat. Di sini kita dapat membandingkan tempat, ialah tindakan membandingkan secara mental apa yang kita mahukan dengan apa yang kita memiliki sekarang. Glaser percaya bahawa semakin rapat kedua-duanya, semakin baik perasaan seseorang. Akhir sekali, saya akan pergi ke psikologi kawalan luaran berlawanan dengan dalaman. Glaser percaya bahawa setiap pilihan adalah bertujuan dan orang ramai mempunyai percubaan terbaik mereka dengan matlamat yang mereka gunakan. Walau bagaimanapun, dalam terapi realiti, Glaser menggalakkan orang ramai untuk melihat pilihan ini secara objektif supaya mereka boleh menentukan sama ada mereka benar-benar bahawa mereka lebih dekat kepada matlamat mereka. Sekian, terima kasih. Hai, saya ingin buat reflection diri berkenaan dengan Joy Story. Pada minggu lepas, saya telah kehilangan daripada 5 keperluan asas Joy Story, iaitu kasih sayang dan kepunyaan. Minggu lepas saya telah kehilangan kucing. Kucing tersebut sangatlah berharga bagi saya, sebab memang dari kecil sampai dah dewasa saya jaga dia, manja dekat dia. Memang dia sangat berharga bagi saya. Minggu lepas juga emosi saya sangatlah tak stabil sebab kepergian kucing tersebut telah memberi impak yang mendalam dalam kehidupan saya, sehinggalah saya tak lalu nak makan. Lepas tu fikiran asyik terkenangkan memori dengan dia. So masa tu sangatlah saya rasa emosi saya memang terjejas lah. Lepas tu minggu ni emosi saya sangatlah baik sebab saya dah cuba sedaya upaya positifkan diri saya. Okay, thank you. Apa yang boleh saya relate dengan kehidupan saya, personal issue saya adalah masalah kewangan, masalah kekeluargaan, kehilangan dan hubungan. Masalah kekeluargaan saya tak banyak sebab itu personal issue kan, so saya ambil sedikit saja. Selepas saya kehilangan ibu saya meninggal dunia, saya mengalami macam sedih yang teramat, membuatkan saya give up untuk sambung pengajian dan membuatkan saya down. Dan cara saya mengatasi adalah dengan selalu menziarahi kubur, pergi melawat saudara mara dan buat benda yang sama semasa ibu saya ada. Seterusnya adalah masalah kewangan. Selepas kematian ibu saya, kewangan keluarga, especially keluarga, tidak macam dulu lagi kerana pekerjaan ibu saya cikgu, guru. So kebanyakan duit belanja adik-adik adalah daripada ibu, sebab saya daripada broken family. So selepas kepergian ibu, saya tinggal dengan makcik saya. So bila kewangan terjejas,
adik-adik saya pun, saya sebagai anak sulung stres kadang-kadang disebabkan adik-adik kadang-kadang minta macam-macam. Benda tu buat saya stres dan cara saya hadapi adalah dengan kerja part time dekat McD, dalam Move, Grab, Foodpanda. Tak banyak, tapi cara saya hadapi ataupun terapi saya untuk mengelakkan serabut adalah hiking, jogging, tidur, dan kebanyakannya adalah tidur lah. Lain daripada itu, personal issue saya adalah perhubungan antara saya dengan ayah saya. Saya selalu bergaduh tentang adik-adik saya disebabkan dia kurang perhatian kepada adik-adik saya. Disebabkan itu, saya sebagai abang sulung stres disebabkan ayah saya tidak memenuhkan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah. Itu membuatkan saya sedih, stres, serabut. Dan cara saya hadapi ataupun atasi adalah dengan saya perlukan seseorang untuk bercakap, untuk meluah, iaitu makcik saya. Saya meluah, menangis, buatkan saya puas. Menangis adalah salah satu saya untuk tenangkan diri. Kerana nangis ni perlu untuk memuaskan diri, untuk membuang segala masalah, dan berkongsi kepada makcik saya lah. Dan itu saja. Terima kasih.